ليك أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمني لي محتاجة ليك وروحي فيك، يا حب عمري كله حعيش ليك. هواك هو الحياة، وانت اللي انا بعشق هواك. كان قلبي منى أجمل ملاك يكون معاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan buletin kami yang bertajuk 5 Asas Fiqh Muamalat. Jadi, mari kita lihat buletin yang telah kami siapkan. يا قلبي ناداك وتمناك تبقى انت ويايا يا بعد سنين شوق وحنين انا لك هنا معايا يا ضمني ليك، ده انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. يا قلبي ناداك وتمناك تبقى انت ويايا يا بعد سنين شو حالي انا لك هنا معايا يا ضمني ليك، ده انت حبيبي حياتي ليك، وعايش عمري عشان عينيك وعمري فداك. Okey, insya-Allah pada kesempatan ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tajuk harta. Okey, definisi harta daripada segi bahasa ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, barang kemas dan sebagainya yang dipunyai oleh seseorang maupun syarikat, pertubuhan dan lain-lain. Okey, menurut pandangan Imam Hanafi, istilah harta ialah sesuatu yang manusia berhajat kepadanya secara fitrah, dan ia mestilah sesuatu yang boleh disimpan untuk kegunaan apabila diperlukan. Okey, manakala daripada segi istilah bagi pandangan Imam Asy-Syafi'i pula ialah sesuatu yang berharga dan hendaklah diganti atau dibayar ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan atau kemusnahan terhadapnya. Terhadapnya ialah harta tersebut. Okey, saya juga ada mengambil istilah harta menurut ulama kontemporari masa kini, iaitu Dr. Wabah Az-Zuhaili. Beliau berpendapat harta ialah sesuatu yang diperlukan atau mampu dimiliki oleh manusia, sama ada dalam bentuk benda iaitu ain yang kita boleh nampak, atau faedah iaitu manfaat yang kita boleh dapat manfaat daripadanya. Contohnya seperti kenderaan, bangunan, pakaian, saham dan sebagainya. Okey, dalil berkenaan dengan harta. Allah ada menyebut berkenaan harta dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan maksudnya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Okey, seterusnya dalil daripada hadis an Ka'b bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kulli ummatin laha imtihanuha wa imtihanu ummati ma la. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta kekayaannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Okey, pembahagian harta ada 3. Pertama, pembahagian harta alih dan tak alih. Kedua, pembahagian harta serupa dan harta senilai. Yang ketiga adalah harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai.
Okey, harta alih dan tak alih ini bermaksud pembahagian harta mengikut jenis ini dibuat berdasarkan sifat harta itu sendiri, sama ada ianya boleh dialih atau tidak. Harta tak alih artinya harta yang tetap dan tidak boleh dipindahkan daripada satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah lah. Okey, seterusnya harta serupa dan harta senilai. Pembahagian ini dibuat berdasarkan sama ada harta ini ada yang serupa dengannya atau tidak. Harta serupa ialah harta yang ada persamaannya di pasaran atau banyak seumpamanya di pasaran. So dia beza dia serupa atau harta senilai. Okey, seterusnya harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai. Okey, maksud daripada harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai ni ialah harta yang bernilai ialah harta yang boleh diiktiraf pemilikannya oleh syarak. Harta tidak bernilai pula ialah harta yang tidak diiktirafkan pemilikannya oleh syarak. Harta ini juga disebut sebagai harta yang tidak dilindungi oleh syarak. Okey, seterusnya pada tajuk harta ini saya ada memuatkan berkenaan dengan kisah Qarun dan hartanya. Okey, dikisahkan dalam surah Al-Qasas ayat ke-76 di mana seorang hamba yang bernama Qarun merupakan kaum Nabi Musa AS. Okey, dia ini dianugerahi harta yang melimpah ruah oleh Allah sampai-sampai kunci dari harta tersebut sungguh berat meskipun kunci itu dibawa oleh orang-orang yang kuat. Okey, nak tunjuk betapa kayanya dia kan. Kemudian Qarun merupakan seorang yang sangat sombong sehingga Allah menceritakan kisah di dalam Al-Quran. Okey, Allah berfirman yang bermaksud, carilah apa yang dianugerahkan padamu dari kebahagiaan akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu kerana kenikmatan dunia. Okey, setelah itu Qarun menjawab. Ini yang ada dalam Al-Quran. Qarun jawab, dia kata apa? Sesungguhnya aku diberi harta kerana ilmu yang kumiliki. Tak hanya itu, kemudian Qarun pun menunjukkan kekayaannya. Melihat Qarun orang-orang yang menghendaki kesenangan dunia berharap agar mereka boleh kaya, macam mana mereka lihat Qarun ni. Okay, seterusnya yang disisirkan dalam ayat itu juga ialah namun setelah orang-orang soleh nampak, orang soleh pun berkata, celakalah bagimu kerana pahala Allah lebih baik bagi mereka yang beriman dan tidak diperolehi pahala kecuali bagi orang-orang yang sabar. Okey, melihat Qarun yang sombong, akhirnya Allah menenggelamkan Qarun ni berserta hartanya ke dalam bumi. Okey, disebabkan kesombongan dia lah. So jadinya kalau kita ada harta, kita jangan sombong. Kita jangan rasa harta tu daripada kita. Tak, harta tu Allah yang beri. Berdasarkan hikmah yang kita boleh ambil daripada kisah Qarun. Okey, akhir kata di dalam kisah, di dalam part harta ini juga saya ada meletakkan mutiara kata. Okey. Saya ambil daripada nukilan kata Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, ilmu lebih baik daripada harta kerana harta itu harus kamu jaga sementara ilmu akan menjaga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan menerangkan tentang jual beli. Baiklah, seperti yang kita ketahui, jual beli menurut bahasa ialah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Manakala, jual beli menurut istilah pula ialah menukarkan harta yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan oleh syarak dengan lafaz ijab dan kabul. Menurut istilah, jual beli memiliki banyak pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama. Para ulama yang pertama ialah Imam Hanafi. Beliau berkata, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain menurut cara yang tertentu. Manakala ulama yang kedua pula ialah Imam Syafi'i. Beliau berkata, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diizinkan oleh syariat. Pendapat ulama yang ketiga pula ialah Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Beliau berkata, jual beli adalah kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau
manfaat untuk selama-lamanya. Baiklah, seterusnya ialah dasar hukum disyariatkan jual beli. Islam telah mengharuskan jual beli selagi ia tidak bercampur atau tidak mempunyai unsur-unsur penipuan atau lain-lain perkara. Jual beli merupakan salah satu aktiviti yang banyak dilakukan oleh umat manusia. Bahkan hampir tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang terbebas daripada aktiviti jual beli, baik sebagai seorang penjual maupun sebagai seorang pembeli. Dasar hukum disyariatkan jual beli dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275 yang bermaksud, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tertekan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Hukum jual beli ialah harus sekiranya redha meredai oleh pembeli dan penjual, kecuali pada perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Seterusnya ialah hukum jual beli. Di sini terdapat 4 hukum jual beli. Yang pertama ialah wajib. Menjadi wajib menjual sesuatu barangan ketika orang sangat memerlukannya dalam keadaan terdesak, kelaparan atau kebuluran, seperti barangan keperluan asasi. Yang kedua ialah sunat. Ia berlaku jual beli di antara penjual dengan pembeli terhadap sesuatu barangan yang diperlukan, seperti menjual barang keperluan harian pembeli. Hukum yang ketiga ialah makruh. Ia menjadi makruh jual beli yang dilakukan setelah berkumandangnya azan pertama solat Jumaat bagi orang yang wajib solat Jumaat ke atasnya. Akhir sekali, ia menjadi haram ketika jual beli yang dilakukan setelah berkumandangnya azan. Yang kedua, untuk menunaikan solat Jumaat bagi orang yang wajib menunaikan solat Jumaat ke atasnya. Selain itu, jual beli benda-benda seperti najis adalah haram pada hukum syarak, seperti arak, bangkai, najis binatang dan sebagainya. Dalam halaman seterusnya, saya akan menerangkan dalam tajuk riba. Okay, kita teruskan. Kita tengok definisi riba apa, iaitu pertama kita tengok riba dari segi bahasa bermaksud pertambahan ataupun peningkatan, dan istilah sebarang tambahan dalam barang ataupun item ke atas hutang akibat tipu. Okay, seterusnya kita tengok dalil ataupun hadis yang berkaitan dengan riba. Okay, yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita tengok hadis yang berkaitan dengan riba yang bermaksud berjual belilah emas dengan perak, berjual belilah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam dengan jumlah yang sama dan jenis yang sama serta diserahkan di majlis akad yang sama. Sekiranya apa yang kamu tukarkan berbeza daripada jenisnya, maka kamu boleh berjual beli mengikut kehendak kamu, asalkan berlaku secara tunai ataupun majlis akad yang sama. Okay, daripada Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu. Dalil seterusnya dalam surah Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba yang bermaksud dan sesuatu riba yang ditambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah.
Okey, seterusnya kita pergi kepada pembahagian riba, iaitu riba kepada dua, terbagi kepada dua. Yang pertama kita tengok riba al-buyu yang juga terbagi kepada dua, iaitu riba an-nasyah dan riba al-fard. Okey, kita tengok yang pertama, riba al-buyu yang bermaksud riba yang berlaku dalam akad jual beli barang ribawi dan berlaku dalam dua keadaan ataupun penangguhan. Okey, seterusnya kita tengok bahagian riba al-buyu yang ada dua tadi. Pertama, riba an-nasyah, iaitu urusan jual beli ataupun pertukaran barang yang sama jenis dalam dua keadaan, yakni harga berubah disebabkan masa. Seterusnya kita tengok riba al-fard, berjual beli atau menukar barang antara item yang sama dengan kadar berat yang berbeza. Seterusnya kita tengok riba yang kedua, iaitu riba al-duyun, yang bermaksud riba yang berlaku dalam akad pinjaman hutang antara yang memberi pinjaman dan yang meminjam. Seterusnya kita tengok bentuk dalam riba al-qard. Yang pertama kita boleh tengok kat sini, wang berbalas wang yang lebih banyak, wang yang berbalas dengan wang serta manfaat, manfaat yang berbalas dengan manfaat yang lebih, hadiah wang yang berbalas dengan wang ataupun lebih banyak, sesuatu yang lebih banyak. Yang terakhir, hadiah yang bersyarat hadiah. Seterusnya kita tengok pada riba yang terakhir, iaitu riba al-jahiliyah, kadar atau manfaat tambahan yang lebih daripada jumlah hutang atau pinjaman yang dikenakan ke atas peminjam kerana tidak membayar pada waktu yang ditetapkan. Dan riba telah berlaku sejak zaman jahiliyah lagi, dan berlaku disebabkan pinjaman dan hutang. Dan Rasulullah juga telah mengharamkan riba ketika dalam khutbahnya, iaitu ketahuilah semua jenis riba adalah dihancurkan, dan riba yang pertama aku hancurkan adalah riba bapa saudaraku, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib, semuanya kini dihancurkan. Seterusnya, riba adalah satu bentuk kebatilan dalam muamalah. Kata-kata Imam Syafi'i, Imam As-Suyuti ada cakap yang bermaksud cara yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bertentangan dengan hukum Allah SWT. Hikmah larangan riba seterusnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, kehormatan harta seorang muslim itu sama seperti kehormatan darahnya. Seterusnya, maka dari itu mengambil harta orang lain tanpa ganti adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, riba juga akan memutuskan hubungan baik antara manusia. Dengan riba juga akan membuat seseorang berasa senang dengan memberi pinjaman dan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar, iaitu berlaku penindasan sesama manusia. Akad. Pengertian akad iaitu sigah, iaitu lafaz tawaran dan terimaan. Asas penting bagi membentuk sesuatu akad atau kontrak ialah tawaran, iaitu ijab, dan terimaan, iaitu kabul. Subjek akad, wujudnya benda atau perkara yang hendak dijadikan subjek kepada akad berkenaan dan disebut maqud alaih. Pelaku akad, iaitu akidan. Untuk mewujudkan akad yang sah, disyaratkan pihak yang terlibat mempunyai kelayakan dan kuasa untuk melakukan. Syarat tawaran dan terimaan terbahagi kepada tiga. Yang pertama, cara lisan dan seumpamanya seperti isyarat, cara tulisan. Yang kedua, dan yang ketiga, cara perbuatan dan tingkah laku. Rukun kontrak. Yang pertama, ahliyah atau kelayakan. Yang kedua, setiap tawaran dan terimaan perlu jelas kehendak pihak yang melakukan akad. Yang ketiga, persamaan kehendak ketika akad. Yang keempat, setiap terimaan dan tawaran haruslah mempunyai kehendak atau objektif, iaitu kehendak secara jelas atau secara fahaman. Yang kelima, memahami kehendak. Yang keenam, setiap pihak yang berakad memahami kehendak pihak yang lain. Yang ketujuh, terimaan berlaku dalam satu majlis. Yang ke-8 dan yang terakhir, berlaku dalam majlis akad yang sama dengan tawaran dibuat tanpa diselangi oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Komunikasi akad. Menurut bahasa, akad ini iaitu ikatan jaminan atau janji. Menurut istilah, setiap yang diazami seseorang untuk dilakukan dan dilaksanakan. Arti khusus akad ialah sesuatu kontrak yang terbina atas kehendak dua pihak atau lebih yang akan membawa kepada hukum syarak. Istilah fiqh, akad itu melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakap pihak satu lagi. Syarat-syarat subjek.
Subjek akad kontrak mestilah sesuatu yang tidak bercanggah dengan kehendak akad mengikut rukun syarat. Yang kedua, barang tersebut wujud sewaktu akad dilakukan. Syarat ini bukan syarat mutlak dalam semua akad dan dipersetujui oleh semua fuqaha. Yang ketiga, subjek akad dimaklumi oleh pihak yang berakad. Sesuatu yang tidak dimaklumi oleh pihak yang berakad sehinggalah boleh menimbulkan masalah dan perbalahan. Yang keempat, subjek kontrak boleh diserahkan kepada pihak yang berkenaan pada waktu yang ditetapkan. Syarat ini telah dipersetujui oleh para fuqaha dalam akad yang ada balasan, iaitu al-muawwadah. Jenis-jenis kelaikan. Dalam fiqh, kelaikan terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, kelaikan untuk menerima, iaitu al-ahliyah al-wujub, iaitu kelaikan ini bermaksud seseorang itu layak menerima segala hak dan tanggungjawab syarak. Yang kedua, kelaikan untuk melaksanakan, ahliyah al-ada, kelaikan seseorang untuk melaksanakan atau menunaikan segala hak dan tanggungjawab yang diberi dan dipertanggungjawabkan oleh syarak ke atas ni. Halangan mendapat kelaikan. Halangan ini mungkin berlaku dan boleh menjejaskan kelaikan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu halangan semula jadi al-awarid al-samiyah dan halangan manusia. Halangan semula jadi terbagi kepada empat. Yang pertama, gila. Yang kedua, terencah akal atah. Yang ketiga, tidur dan pitam. Dan yang terakhir, sakit. Halangan kerana manusia terbagi kepada dua. Yang pertama, bodoh. Dan yang kedua, mabuk. Okey, di part saya muka surat 9 dan 10. Saya akan menceritakan berkenaan gharar. Gharar berasal dari akar kata ghara, di mana daripada kata tersebut lahir kata terbitan gharar. Maksud gharar ialah al-muqsan, iaitu berkurang. Gharar juga boleh didefinisikan sebagai bahaya, pertaruhan, menipu atau memperdaya, tidak mengetahui serta meliputi semua perkara penipuan atau seumpamanya. Daripada dalil Al-Quran, wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya, berdaganglah sesama kamu dengan saling redha-meredai. Surah An-Nisa ayat 29. Dari hadis pula, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah melarang daripada jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Kita pergi kepada jenis gharar. Gharar terbagi kepada tiga. Yang pertama, gharar banyak, iaitu dilarang secara ijma' seperti jual beli burung di udara. Yang kedua, gharar sedikit, iaitu ia diharuskan oleh ijma' seperti jual beli rumah di mana pembeli tidak mengetahui keadaan asas rumah tersebut sama ada sempurna atau tidak. Yang ketiga, gharar sederhana, bermaksud unsur-unsur gharar dalam sesuatu jual beli tidaklah terlalu banyak tetapi tidak pula terlalu sedikit. Kita pergi kepada jenis jual beli yang menyebabkan gharar. Antaranya bai al-hasah. Sebabnya barang yang dijual majhul, tempoh masa jualan majhul dan syarat lontaran sebagai jualan. Selain itu, bai habal al-habalah. Sebabnya bayaran bertangguh majhul, barang yang dijual makdum, barang yang dijual majhul, barang tidak dimiliki penjual dan barang tidak mampu diserahkan. Seterusnya, bai al-mulamasah dan bai al-munadabah. Sebabnya barang yang dijual majhul, syarat tanpa lihat barang, syarat tanpa khiyar atau majlis dan syarat tanpa sirah akad. Dan yang terakhir ialah bai al-muawamah. Sebabnya barang yang dijual makdum, barang yang dijual majhul, barang tidak dimiliki penjual dan barang tidak mampu diserahkan. Yang terakhir kita pergi ke prinsip gharar. Antaranya, gharar hanya berlaku pada akad pertukaran daripada harta, gharar hanya dilarang pada akad yang mengandungi nisbah gharar yang banyak, gharar hanya berlaku pada barang jualan yang asal, gharar hanya berlaku kepada akad yang tidak membawa kepada hajat dan keperluan, dan gharar hanya berlaku pada barang jualan yang makdum. Sekian
Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.